Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang cikgu-cikgu semua, cikgu-cikgu kimia yang awesome kan. Okey. Uh, kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Amin ya rabbal alamin. Alright, terima kasih kepada guru-guru kimia semua yang masih lagi kental meluangkan masa petang-petang Jumaat ni untuk bersama kami pada slot kedua digital teaching and learning with iPad, transformative remote and home based learning especially dalam musim PKP ni. Okay. So semalam saya, cikgu-cikgu telah bersama saya dalam sesi perkongsian menggunakan aplikasi Keynote. Jadi hari ini kita akan mendengar perkongsian daripada Cikgu Siti Julia pula lah. Okay. Alright, sebelum kita memulakan sesi pada hari ini, ada beberapa makluman yang saya akan nyatakan. Okay. Semasa sesi berlangsung, PDS berlangsung, sesi PDS ni akan berlangsung selama 1 jam 15 minit termasuk sesi soal jawab. Okay, sekiranya berlaku perkara yang di luar jangka seperti kena hijack, host akan tamatkan sesi ini serta-merta dan memberikan link yang baru di Telegram, Maplet dan ATC. Jadi pastikan cikgu-cikgu dah masuk ke dalam grup Telegram, Maplet dan ATC. Di sana kita akan bagi makluman from time to time lah jika berlaku apa-apa. Semasa jurulatih sedang bertutorial, mohon peserta untuk mute terlebih dahulu agar perjalanan perkongsian lebih lancar. Peserta boleh unmute dan tanya soalan sahaja ataupun peserta boleh menaip soalan di chat room. Okay, nanti saya akan semak. Dan ini merupakan satu sesi tutorial interaktif. Okay. Jurulatih akan menunjukkan cara, seterusnya peserta akan dipeluang untuk hands on. Jadi jika guru-guru ada memiliki iPad, cikgu bolehlah log in Webex ni di handphone ataupun di komputer ke, supaya iPad cikgu nanti boleh gunakan semasa sesi hands on lah. So dia tak mengganggu lah ya. Okey. Pada akhir sesi nanti saya akan bagikan pautan borang kehadiran dan maklum balas sebelum sesi tamat. Okey, dan akan ditutup 30 minit selepas tamat sesi. Okey. Untuk makluman semua, sesi ini dirakam dan akan dikongsikan dalam Telegram, Maplet dan ATC lah bersama dengan sesi semalam ya. Okey, so ini adalah sesi terakhir kita lah untuk digital and teaching and learning with iPad session untuk 5 subjek yang kita telah jalankan. Hari ini adalah hari terakhir. Okey. Dan saya jemput cikgu-cikgu semua, jika anda masih belum mendaftarkan diri di dalam Apple Teacher Learning Center, anda boleh berbuat demikian di website yang tertera appleteacher.apple.com. Okey, di mana anda boleh sign in menggunakan email anda sendiri, tak kisah email apa-apa pun, dan anda tidak semestinya kena ada produk Apple baru boleh log in. Kalau anda tak ada pun tak apa, boleh masuk dan boleh explore di situ. Di sini akan banyak dapat perkongsian daripada Apple Teacher seluruh dunia lah. Okay, dia generate ideas lah yang penting. Okay, alright, tanpa melengahkan masa, saya ingin serahkan sesi ini kepada presenter kita pada hari ini, Cikgu Siti Julia binti Mustafa dari MRSM Taiping. Okay, jemput Cikgu Julia untuk teruskan dengan presentation perkongsian hari ini. Okay. Okey, terima kasih Cikgu Amimah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum semua cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Terima kasih macam Cikgu Amimah cakap lah, petang-petang ni kan begitu tabah untuk meneruskan sebab kita nak sama-sama dapat ilmu ni kan. Jadi kita sama-sama share lah. Jadi untuk hari ni, okey, alhamdulillah semalam kita dah belajar keynote Semalam kita dah belajar keynote dan macam mana dengan animation apa semua. So untuk hari ni saya akan sharekan tentang aplikasi Pages pula. Okay, so saya selalunya mungkin cikgu yang tahu tentang Pages ni mungkin hanya sekadar template saja
untuk buat soalan dan sebagainya. Tapi hari ni saya nak share yang pages tu kita boleh buat banyak lagi lah. Okay, so pertama sekali saya tunjuk dulu ya. Sekejap. Okay, kalau cikgu nak cari pages cikgu tak payah nak scroll banyak-banyak, cikgu just ambil satu jari, letak di tengah iPad dan tarik ke bawah. Kemudian ada search, cikgu type saja pages. So macam saya dia memang dah ada kat situ. Jadi dia terus keluar lah. Jadi tak perlulah cikgu nak pergi cari slide kiri dan kanan kan. Macam tu. So ini cara kita nak cari apa-apa saja apps yang ada dalam kita punya iPad. Minta kejap boleh mute kan. Jangan live pun. Jangan live pun. Okay. Boleh dengar ke suara saya? Cikgu memang okey ke? Okey ke? Boleh saya teruskan? Boleh. Jelas cikgu okey. juga. Okay. Saya tak perasan saya termute. Okay. Alright. Okay, so untuk cikgu-cikgu yang mungkin dah biasa guna pages, jadi bila cikgu buka pages, cikgu akan nampak keadaan yang macam ni lah. Tapi bagi cikgu yang belum biasa, saya nak tunjukkan yang pages ni dia ada macam-macam jenis. So bila cikgu buka pages, bila cikgu nampak macam ni, cikgu tekan butang plus. Okay, kita boleh buat sama-sama cikgu. So iPad ada bersama-sama, so kita buat sama-sama. Jadi bila cikgu tekan butang plus, cikgu akan dapat banyak template. Nampak dia kata choose a template, banyak choice. Jadi kita ada macam-macam lah, basic, report, books, portrait dan sebagainya. Tapi untuk hari ni, saya nak cikgu pilih book landscape. Okay, so book landscape ni ada banyak. Ada blank book, basic, guidebook dan sebagainya. Jadi saya untuk hari ni saya pilih story. Okay. So kalau cikgu ada bersama saya, cikgu boleh buka story ataupun nak pilih yang lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya suka story sebab template dia cantik. Okay, tu je. Okay, saya harap cikgu boleh follow lah. Saya tak mau laju-laju sangat kan. Okay. So yang ini adalah template cikgu yang berada di depan cikgu ni . Okay, so saya akan tutup yang ni. Ini adalah cikgu punya. So saya akan buka yang saya punya pages untuk hari ni. Okay. Okay, so untuk hari ni saya akan buat topik rusting. Okay. Okay. So yang saya bagi tahu tadi, pages itu bukan sekadar template untuk buat soalan ataupun type-type ke apa ya. Sebab pages ni kita boleh buat macam-macam. Contohnya kita nak masukkan movie ke ataupun kita nak masukkan video ataupun apa-apa sajalah yang cikgu rasa nak buat, cikgu boleh buat atas pages. Okey, ramai cikgu yang biasa buat buku kan, buku ataupun modul. So cikgu-cikgu yang suka buat modul ataupun buku, bila kita guna pages, sekarang ni cikgu boleh buat digital book ataupun digital module. So hari ni kita nak sama-sama buat digital module. Cikgu-cikgu mohon mutekan mic ya. Terima kasih. Mohon tolong mutekan mic masing-masing. Lah dia nak buat iklan, boleh buat iklan ke sebab ni kalau ada ramai ahli kan boleh buat iklan ke kan. Cikgu saya cari siapa yang ni. Okey dah. Okey, Cikgu Julia boleh teruskan. Okay Alright. So saya harap selepas sesi kita pada hari ini, kita masing-masing boleh dapat menghasilkan satu digital book ataupun digital module untuk paling sikit pun satu subtopik dulu sebab kita nak mula kan. Okay, so untuk memulakan sesi pada hari ini, saya akan play video yang rusting ni. Tetapi saya nak bagi tahu yang video rusting yang saya buat ini adalah saya buat di Keynote. Di Keynote menggunakan animation lah, sama macam yang Cikgu Amimah ajar semalam.
Okay, so saya harap kelas Cikgu Amimah semalam, cikgu-cikgu dah cuba. Jadi aplikasi yang cikgu buat semalam tu, animation tu, cikgu boleh pindahkan ke dalam Pages. Okay, so hari ni saya nak tunjuk yang casting. Okay, jom kita tengok Jadi video ni saya memang buat sepenuhnya di Keynote ya. Okey. Okey cikgu. Saya nampak ada Cikgu Rosita raise hand. Ada soalan ke Cikgu Rosita? Cikgu Rosita ada soalan ke? Takut dia tertekan tadi. Oh, okey, saya takut. Okey. So, untuk pengetahuan cikgu, bila cikgu plan untuk buat modul ataupun digital book, seboleh-bolehnya cikgu plan dulu apa yang cikgu nak buat, video apa yang cikgu nak masukkan. Contohnya macam video rasting, cikgu kena plan dulu video macam mana cikgu nak buat, pergerakan dan sebagainya. Okey, macam semalam Cikgu Amimah ada cakap dari Keynote dia boleh buat animated GIF kan. Tapi video saya hanya export dalam bentuk movie. Okey, sebab saya nak pelajar tengok rasting ni dia ada 3 proses, dia kena tengok satu. Kalau GIF dia akan habis dia ulang. So kita tak nak. Kita nak pelajar habis satu dan fokus. Okey. So untuk itu macam mana nak masukkan video dalam kita punya Pages. Okey, bagi cikgu-cikgu yang baru masuk, saya mohon cikgu buka Pages dan pilih book yang bawah. Cikgu buka, tekan plus and then pilih yang bawah book tu, pilih landscape. Pilih landscape, pilih story. Okey, tak apa, sekejap lagi saya akan tunjuk semula. Okey, untuk masukkan video, cikgu tekan saja butang plus. Proses dia sama macam Keynote. Pilih foto or video yang mana yang cikgu nak lah. Macam saya dah masukkan ni dekat dalam folder session ni. Ini memang khas untuk saya buat buku. Okay, dan kita klik saja video. So saya tak klik lah. Sebab dah ada kan video kat sini. Okay. Boleh ke cikgu semua? Okay. Okay, so bila kita buat digital book, kita kena katakan pelajar kita semua ada iPad. So kita bagi Pages ini kepada pelajar. Kemudian kita dah masukkan video. So dekat sini kita, page yang kedua, kita nak tanya understanding pelajar. Okay. Kalau kita buat buku, biasa sebelum ni lah macam saya lah, saya tak tahu orang lain. Tapi sebelum ni kalau saya buat modul ke, semua modul tu nota yang kita bagi. Daripada A sampai Z. Semua nota. Paling-paling pun isi tempat kosong. Ataupun gambar pun gambar statik. Tapi dengan Pages tu kita boleh buat digital dan kita boleh suruh pelajar buat bersama-sama.
Okay, so kat sini page yang berada bersama dengan cikgu sekarang. Okay, saya minta pelajar, okay, using your understanding by watching the video, maksudnya video kita tadi, can you create a mind map? Okay, so kita nak pelajar buat mind map ataupun infografik that show how the rusting process occur, ataupun apa saja yang dia faham daripada video, kita nak mereka tulis di sini. Okay, mereka tak perlu tulis di tempat lain sebab kita dah sediakan tempat di sini. Okay, jadi kita boleh buat sama-sama. Cikgu dah buka ke pages masing-masing? Okay, kalau cikgu tak buka lagi pages masing-masing, cikgu buka. Sekejap. Saya tahu letak mana. Kamu Okay. nak tengok siapa? Okey, cikgu minta tolong mutekan mic cikgu ya. Terima kasih. Okay, saya bagi masa untuk cikgu buka dulu pages. Okay, bila cikgu dah buka pages, cikgu pilih satu blank cikgu. Okay, cikgu pergi dekat bawah ni, sini bawah ni kan. Bawah ni, dia ada tanda plus tu cikgu Tanda plus, cikgu pilih plus dan pilih page yang blank. Ada page blank. Okay, saya harap kita sama-sama. Kalau saya laju sangat tolong bagi tahu Cikgu Amimah nanti bagi tahu saya Okey, boleh. Setakat ni dekat chat tak ada siapa yang kata lagi. Okay. Takut saya laju sangat kan. Kita cakap macam ni kan. Sebab tak nampak. Okay, so kita pilih blank. So cikgu tolong pilih blank. Okay. Okay, so cikgu akan dapat satu page yang kosong lah. Macam saya ada page yang ni lah yang ada tajuk. Okay, jadi using your understanding by watching the video, can you create mind map? Okay, so sekarang kita assume pelajar kita nak jawab, dia nak buat mind map. So saya nak tunjuk dekat cikgu macam mana kita nak buat mind map di atas pages ini di atas pages ni. Okay, so cikgu pilih button plus and then pilih drawing. Okay, so dapat macam ni lah. Basically lebih kurang sama dengan Keynote. So mudahnya sebab Keynote pun lebih kurang sama, pages pun lebih kurang sama kan. Okay. So katakanlah pelajar kita assume that pelajar kita, cikgu buat sama-sama cikgu tadi dah tengok video saya dan saya tahu cikgu semua background rusting memang dah tahu. Cikgu boleh buat sama-sama dan cikgu create your own mind map. Jom kita buat sama-sama Okay. So macam saya mungkin saya faham sikit je. Jadi saya tulislah kat sini. Jadi saya tulis rusting. Mungkin saya hanya faham kalau ada rusting tu mesti ada H2O. Sebab dekat atas besi tadi ada water sikit kalau cikgu nampak dekat video saya. Okay, lepas tu saya nampak oksigen kan, O2 bergerak-gerak. So saya kata mesti ada oksigen. Okay, lepas tu O ada besi. So saya kata ada Fe. Contohlah. Okay. Alright. So ini adalah mind map yang hasil daripada saya. Okay, tapi mungkin pelajar kita akan ada macam-macam lagi jenis. Okay. Jadi ikutlah pada pelajar kita. Ya saya? Puan Noria kata video tak keluar suara. Oh, sebab kita tak guna AirPlay kan? Tak, video saya memang tak ada suara. Minta maaf. Memang tak ada. Tak ada. Saya tak buat video yang ada bunyi, tak ada. Video bisu nama dia. Okay, sebenarnya ada sebab saya tak buat suara ataupun muzik, sebab saya nak pelajar ataupun kita semua hanya fokus pada pergerakan all the molecules itu pergi mana, itu saja. Tapi kalau cikgu nak buat video yang bersuara dekat Keynote tu cikgu boleh record lah suara. Macam saya punya video memang tak ada suara. Okay, minta maaf saya lupa nak cakap tadi. Okay, so lepas cikgu dah buat mind map, cikgu tekan done. Okay, so kita hanya dapat macam ni. Okay, kalau kita rasa bosan lah tengok mind map ni macam ni kan, so kita boleh animate kan. So kita jangan rasa dekat Keynote saja boleh animate, dekat pages pun boleh. Jadi sekarang kita klik pada gambar kita tu, kita pilih butang brush cikgu ni. Butang brush okay. So pergi dekat butang brush, kita pilih drawing. Okay, cikgu boleh nampak perkataan animate drawing. So cikgu on kan animate drawing. Okay, kemudian dia ada duration.
duration tu cikgu nak tengok drawing cikgu tu keluar cepat ke lambat ke. Okey, kita katalah kita suka tulis laju, so kita letaklah mungkin 2 second. So kita play. Jadi dia akan keluar laju macam tu. Cepat sangat dia tulis. Okay, kalau kita tak nak dia laju sangat, so kita masih lagi pergi putang brush, kita lajukan sikit. Mungkin kalau semalam Cikgu Amimah suka nombor 4 kan, kita pilih nombor 5. Up sikit. Okay. So kita pun play. Okay, sekejap. Okay, kita play. Jadi dia pergi slow sikit lah. So itu semua kita boleh pilih. Okay. Kemudian kita rasa alah cepatnya dia berhenti. So kita boleh tukar. Kita boleh tekan loop. Kalau semalam dekat Keynote dia ada animated GIF, tapi dekat Pages dia ada loop. Fungsi dia lebih kurang sama cikgu Dia akan ulang. Okay, so kita tengok. Cikgu cubalah sama-sama dengan saya Okay. Cikgu boleh buat lebih canggih lagi sebenarnya. Okay. Alright. So yang ini contohlah. Okay, so kalau kita tak nak, kita stopkan je lah. Kalau nak stop, cikgu tekan je lah dekat mana-mana di luar kotak gambar tu. Okay, so ini adalah satu contoh di mana kita nak pelajar kita buat mind map di tempat ataupun di page yang kita dah sediakan, ruang kosong yang kita dah sediakan. Surat pula. Okay. So kita sediakan siap-siap lah supaya pelajar kita tahu dekat mana dia nak buat. Mungkin cikgu nak sediakan ruang 2-3 ruang tu terpulang pada cikgu. Cuma tambah saja page, add page. Okay setakat tu saya harap okay lah. Okay. Kemudian ingatlah cikgu, hari ni kita macam ke arah nak buat digital module ataupun digital e-book ke iBook ke gitu yang boleh animate lah dan sebagainya. Walaupun kita dah suruh pelajar kita buat sendiri, tapi tak salah untuk kita masukkan sedikit nota kecil-kecil. Contoh kalau nota biasa mungkin kita type hitam putih apa semua kan. So macam kat sini cikgu rasa nak nampak sikit, cikgu bagilah warna. Jadi macam biasa cikgu ambil saja plus and then kita ambil teks macam tu lah. Kita letak saja. So kita type macam biasalah, kita type lah atas ni. And then kita pilihlah brush ni untuk tukar juga. Ini okay, katakan YT contohlah. Rusting. Okay, so petak ni cikgu nak tukar. Okay, pergi dekat style. So cikgu boleh pilih lah kotak dia warna apa-apa lah macam ni kan. So katakan purple ke. Okay. Lambat pula. Sorry dia macam line macam lagging sikit. Okay, so macam ni lah kalau cikgu nak ubah. So lebih kurang sama juga cara kita nak buat dalam Keynote cikgu Okay, so yang ini adalah nota lah. Jadi cikgu boleh bagi ni. Nanti pelajar boleh isi cikgu ni. Dekat kotak kita ni cikgu jangan risau. Walaupun kita rasa macam kita buat, budak boleh ke tulis. So budak boleh tulis. Jadi budak akan pergi je dekat situ, dia akan isi je kat situ. Dia boleh type equation dia apa. Cikgu jangan risau. So FE yang kita dia boleh type kat atas tu. Okay. Kemudian inilah nota-nota cikgu nak tambah lah sikit-sikit. Okay. So basically untuk yang daripada video rusting tadi, okay. Bagi yang baru masuk mungkin saya boleh ulang sikit video. Aku nak tengok sikit lagi sebelum saya pergi yang bawah. Okay. Nampak tak ada tulis. Okay, alright. So bagi yang baru masuk, terima kasih, selamat datang. So ini ada topik rusting. Saya tunjuk sikit video ni. Saya dah pergi ke page yang keempat, tapi saya cuma tunjuk sikit lagi lah. Okay, jadi macam semalam cikgu dah buat yang soap tu, saya harap mungkin cikgu boleh dah buat animation soap dan cikgu convertkan ke dalam bentuk movie, masukkan dalam Pages dan cikgu boleh mula untuk buat modul cikgu, e-modul ataupun digital modul cikgu untuk tajuk soap. So bolehlah cikgu mula fikir nak yelah macam mana nak suruh budak tulis dan sebagainya kan. Saya dah tunjuk macam mana nak buat mind map tadi. Okay, so ini adalah video.
Maaf bagi yang saya tunjuk semula kepada rakan-rakan kita yang baru masuk. Sekejap. Okay, dan cikgu boleh adjust masa nak keluar molekul semua tu berapa lama semua tu dah buat malam kan. Okay. Alright. So bila kita cakap pasal topik RAS, dah tentulah kita ada satu eksperimen yang memang sangat penting. Okay. So ini adalah eksperimen yang kita buat lah kan, yang kita ada iron nail and then kita put in the test tube yang ada potassium hexacyanopyrite dan sebagainya. So yang ini kita boleh lukis dan kita boleh animate juga. So bila cikgu nak animate, cikgu kena fokus dulu apa yang cikgu nak animate kan. So macam saya memilih, saya nak tunjuk kepada pelajar macam mana cara magnesium itu di-coil ke atas Fe. Sebab bila kita tengok buku amali kita lah, buku amali sekolah kan, dia orang dah tunjuk gambar eksperimen yang dah siap. Dan tak ada pun gambar observation ataupun hasil. Dia cuma bagi gambar, yelah macam mana nak buat eksperimen tu kan. Tapi dia tak ada gambar hasil, lepas tu dia tak tunjuk macam mana nak coil. Jadi pelajar mungkin macam mana nak coil kan, ada yang pusing-pusing macam-macam cara ke. Jadi kat sini kita nak fokus macam mana magnesium tu coil pada Fe dan seterusnya apa produk dia. Okay, jadi ini kita boleh animate dan yang ini saya buat di atas pages. So klik pada yang kita animate tu dan kita play. Jadi cikgu akan nampak, kita ada Fe, kemudian kita ada magnesium yang dia coil dan akhirnya ada pink spot. So kita boleh play. Sama cara dia macam tadilah. Animate tak apa. Sekejap lagi kita akan buat sama-sama macam mana nak lukis. Saya tunjuk dulu macam mana ya. Okay, so ini adalah untuk yang pertama, step yang pertama. Kemudian kita ingat balik kan, eksperimen ni dia ada beberapa set. So yang ini bila kita letakkan dengan copper. So sama juga saya nak fokus pada Fe dan juga copper itu. Dan di sini dia ada blue spot dan juga green spot. Okay. So sekarang saya minta cikgu sediakan, cikgu ambil satu blank page. Okay, macam mana nak buat blank page dekat bawah ni, kat sebelah kiri cikgu kan ada banyak tu, cikgu scroll tu, tengok bawah tu ada butang plus. Yang ni sekejap. Yang ni. Okay, ni ada butang plus. So cikgu pilih butang plus, cikgu pilih blank. Okay, blank page. So nanti akan ada blank page kat bawah tu. Okay. Alright, jom kita buat sama-sama macam mana kita nak lukis ataupun kita nak buat diagram tu beserta animation dia dekat atas pages. Okay, so yang pertama kita kena fikir dulu. Sekarang kita kata paku duduk dalam test tube. Okay, so kat sini kita boleh pilih ada test tube, tetapi saya dalam gambar saya kalau cikgu perasan saya tak pilih gambar test tube lah cikgu sebab gambar test tube dia kecil. Jadi saya nak keadaan dia begitu besar, so saya tukar kepada benda lain lah. Okay, jadi kalau cikgu rasa nak gunakan test tube juga pun boleh. Cikgu search saja kat sini kan ada tanda search ni. Okay, search ni. Okay, cikgu klik terus tekan test tube, dia akan terus keluar. Test tube. Macam tu. Okay. Tapi saya tak nak guna test tube sebab dia kecil. Jadi apa yang saya buat, saya pilih yang biasa ni, yang basic ni. Okay, saya pilih basic, saya pilih yang ni. Okay, cikgu jangan risau, saya punya gambar kotak ni warna hijau, cikgu punya mungkin warna lain. Kita boleh ubah macam semalam cikgu Amimah dah tunjuk dah macam mana nak tukar warna. Okay, so disebabkan kita beaker lah. Okay, so gambar ni ialah beaker, saya guna beaker. Cikgu nak guna test tube, sepatutnya memang test tube lah kan. So cikgu guna test tube. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat animate tu. Okay. So cikgu pergi dekat dia, dah klik, cikgu pilih brush. Okay, brush.
fill dia, cikgu pilih no fill lah. Slide je sampai hujung, cikgu nampak no fill, pilih no fill. Okay, pergi mula dekat style tu. Pilih border, okay, onkan button border. Okay, dan kat sini kalau cikgu tengok width dia satu point kan, nipis sangat. So kita tebalkan sikit, saya pilih 3 supaya nampak lebih tebal. Okay. Alright, kita klik, kita tengok. So bila kita tengok rupa dia, kenapa beaker tu tertutup macam tu kan? So kita nak bagi beaker kita terbuka. Kalau tertutup, macam mana kita nak masukkan kita punya paku? Jadi kita masih lagi butang plus. Okay. Pilih square sekali lagi. Cikgu letak dia ke atas ni. Kecilkan dia, kita hide. Okay, kita boleh hide cikgu. Ini teknik nak cover-cover lah nama dia. Okay, so kita hide. Sekarang warna dia macam ni. Jadi kita tukarlah warna putih. Okay, pilih butang brush. Kita pilih warna putih. Okay. So sekarang kita dah dapat dah. Tapi jangan lupa bila dia dalam keadaan macam ni, dia separate cikgu. So kita kena groupkan. So macam mana nak group? Cikgu klik satu jari dekat atas dan satu jari di bawah. Supaya mereka berdua combine dan kita klik button group. Okay. Jadi cikgu dapatlah. Bolehlah gerak dia merata-rata. Okay. So saya harap untuk lukis beaker ni cikgu berjaya. Okay, kemudian sekarang kita nak letak kita punya paku. Bila paku, kalau cikgu search nail, dia tak keluar nail. Jadi yang ada yang bersesuaian je dengan keadaan kita pada sekarang ni adalah screw. So that's why saya pilih gambar screw lah. Okay, jadi kita boleh kecilkan dan besarkan. Kemudian kita masukkan. Okay, jadi kita masukkan. Kemudian kita tukarkan warna screw kita untuk labu. Okay, saya harap cikgu semua okey Kita buat sama-sama cikgu Okay, saya pilih yang warna light sikit sebab nanti saya nak coilkan dia dengan FE. Okay, so apa lagi? Oh, air. So air kita just glass. Kita pergi basic, kita just ambil satu garisan je untuk coverkan dia. Okay. So kita anggap macam tu lah. Bukan air jelly solution. Okay, so ini adalah dia punya base yang kita nak buat base dia. Okay, sekarang yang kita nak buat dia punya animate adalah yang coil tu cikgu Okay, jadi bila kita nak buat animate, kita pergi dekat plus. Okay, cikgu tekan butang plus. Tak keluar. Tak keluar cikgu memang. Okay. Okay, butang plus. Pergi yang hujung tu, yang dekat gambar picture. Dah keluar dah. Okay. Agaknya jari saya besar sangat kot, susah nak tekan. Okay, lepas tu pilih drawing. Okay, dekat sini kita nak draw. Okay. Kita boleh besarkan sikit cikgu Cikgu nak besarkan kecilkan guna dua jari guna ibu jari dan jari telunjuk dan besar-besarkan, kecil-kecilkan. Zoom in, zoom out. Okay. Alright, so sekarang kita nak katakan kita nak buat FE. FE warna kelabu. So pen warna kelabu, kita pilihlah warna kelabu gelap lah. Jadi mata pen dia mungkin yang tebal sikit. Cikgu labelkan lah. FE. Okay, macam tu. Okay, lepas tu cikgu kata nak coil dengan copper. So copper warna brown. Jadi cikgu pilih warna brown. So kat sini cikgu coilkan dia. Kemudian labelkan CU. Okay. Okay, macam tu. Okay, lepas tu katakan yang ni sekarang kita nak lukis produk dia. Produk dia ada blue spot kan tadi. So blue spot kita pergi dekat ni. Dekat apa tu nama? Ni apa nama dia? Ini ni. Color. Watercolor ni. Okay, watercolor ni. Kemudian kita pilih warna blue. So, cikgu pilihlah warna blue yang cikgu nak. Okay, cikgu just tarik macam ni je. Buat macam bulatan jari cikgu tu ataupun pen cikgu tu buat macam bulatan. So dia akan ikut lah. Dia akan ikut macam tu. Macam tu.
Okay, lepas tu mungkin ada green spot sikit. So tukar saja kat situ. Green. Okay, macam tu. Okay, so sekarang dah siap. Okay, done. Setiap kali cikgu buat apa-apa, cikgu jangan lupa tekan done cikgu eh. Nanti apa yang cikgu buat kalau tak done, memang tak done lah kita nak buat kan. Okay, so sekarang kita nak animate cikgu eh. Kita nak animate benda tu. Jadi apa yang kita buat, kita pergi dekat brush. So kita pilih drawing, kita animate drawing. Okay, so nanti kita dapatlah. Sekejap ya. Okay. Lambat sikit dia. Saya tekan tu dia lambat sikit. Okay. So cikgu dah dapatlah satu animate di dalam pages. Okay. Dan kalau cikgu nak loop, nak biar dia bergerak aja tanpa henti, cikgu loopkan dia. Jadi boleh dia play tanpa kita tekan. Okay. Macam tu Cuma bila loop ni, nanti budak tak nampak dia punya last two observation. So bila cikgu nak guna loop, cikgu kena tahu dekat mana masa yang sesuai untuk kita guna loop. Okay, so saya harap cikgu dah sama-sama dengan saya lah untuk lukis animation yang ni lah. Okay, so boleh ke? Okay orangnya. Okay, so yang ni. Kemudian, okay dekat sini, okay kalau cikgu perasan bila kita buat digital module lah, saya panggil ni digital module Okay, dan kalau kita rasa kita nak buat ke arah home base dan kita nak pelajar kita ada sifat inquiry, biar dia cari sendiri kan. So setiap gambar yang cikgu sediakanlah dengan soalan. Contoh macam yang saya dekat skrin sekarang, semua soalan je yang saya bagi. Tiada jawapan. Okay, macam from diagram 1, what do you think will happen, apa semua tu. Semua soalan. Okay, yang skrin sekarang ni pun untuk test tube nombor 2, juga soalan. Semua soalan tanpa jawapan. Okay, bukan kita nak menyiksa pelajar kita cikgu Kita nak diorang cuba cari instead of diorang tunggu kan macam tak apalah cikgu bagi jawapan. Memang kadang-kadang perasaan kita seorang guru tu macam nak bagi jawapan. Tapi kita cubalah, kita cuba supaya pelajar kita cari jawapan sendiri Okay, jadi dalam digital book cikgu tu, katakan cikgu dah ada gambar dan ada soalan, cikgu mesti bagi ruang untuk pelajar menjawab. So kat sinilah pelajar kita akan jawab. So saya akan tunjukkan soalan-soalan dia. Saya nak cikgu tambah lagi blank page. Okay, sama juga cara nak buat blank page, cikgu pilih tanda plus di bawah sekali. Okay, yang ni di bawah sekali. Okay, pilih blank. Yang bawah sekali tu blank. Okay, yang ni blank. Okay, kita buat sama-sama je okay. Yang ni kita dah buat sama-sama yang gambar animation ni. Okay, sekarang saya akan tunjukkan soalan-soalan ni. Saya nak dengan kreativiti ataupun apa yang tadi saya dah tunjuk sikit-sikit tu, cuba cikgu karang-karang sikit lah. Mungkin cikgu nak buat mind map ke, cikgu nak buat infografik, cikgu nak conteng-conteng sikit. Ni beberapa soalan ni lah. Yang ni sikit soalan kan. Cuba cikgu ambil masa sikit, 1-2 minit. Cikgu cuba being kreatif sikit untuk bahagian ni. Saya bagi 1 ke 2 minit. 2 minit lah kot. 2 minit. Mungkin cikgu nak buat drawing ke, cikgu nak letak apa ni. Ni kan dia basic punya simbol ke, tu terpulang. Ataupun cikgu mungkin nak buat dalam table, macam-macam kita boleh buat. Jadi saya bagi 2 minit untuk cikgu cuba macam mana nak jawab. Tak perlu betul pun jawapan tu. Kalau betul pun memang saya tahulah cikgu boleh jawab dengan betul. Tapi kalau cikgu tak nak jawab dengan betul pun tak ada masalah. Cuma saya nak cikgu cuba macam mana nak buat supaya nampak macam kreatif. Ataupun mungkin cikgu rasa mungkin pelajar saya jawab macam ni kot. Tapi cikgu cuba buat dalam cara yang kreatif lah. 2 minit je.
Okay. Okay, pages ni memang nampak macam kita type je kan. Macam tu lah. Tapi sebenarnya kita boleh jadi kreatif lah dengan pages ni. So, cikgu boleh masukkan video dari Keynote ataupun video dari mana-mana cikgu kan. Okay. Alright. Saya harap cikgu dah cuba Saya harap cikgu dah cuba. Mungkin cikgu dah buat mungkin mind map ke, ataupun mungkin cikgu dah masukkan diagram ke, ataupun mungkin cikgu dah buat drawing, mungkin cikgu dah buat animated dia kan. Semua di atas pages. Jadi cikgu dah mungkin dah cuba buat loop. So kita nak biasakan. Okay. Jadi lepas ni jika cikgu dah semakin mahir, cikgu akan rasa, saya kena buat modul untuk subtopik ni. Saya kena buat modul untuk subtopik ni. Macam itulah. Okay. Dan satu lagi, untuk pages, cikgu boleh export dia ke dalam EPUB. Nanti saya tunjukkan EPUB tu adalah macam buku lah. Buku secara secara maya. Okay. Katakan cikgu ataupun pelajar cikgu tak ada iPad. Jadi kita boleh bagi kepada mereka yang tak ada iPad tu melalui drive. Okay, maksudnya kita convertkan kepada EPUB. Okay, macam mana nak convert? Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, nanti kita tunjuk. Tapi yang penting bila dia dah jadi dalam EPUB, kalau orang tu tak ada iPad pun mereka boleh tengok juga hasil kita. Okay. Tapi mereka tak boleh edit. Jangan risau. Mereka boleh tengok, boleh baca. Macam tu Okay. So, saya harap okay ke? Okay semua orang? Okay, Cikgu Julia. Okay. Sub pages ni dia okay je, tak ada apa sangat pun. Okay, so kemudian alright. Okay, ini adalah okay. Ini adalah home based learning yang kita boleh bagi dekat pelajar. Okay, so memandangkan masa topik rusting ni memang berlaku betul-betul waktu PKP tau. Di sekolah saya lah. Mungkin di sekolah cikgu mungkin dah lepas ke ataupun akan datang ni saya tak pasti. Tapi di sekolah saya memang betul-betul berlaku semasa PKP. Jadi saya rasa bila kita buat macam ni dengan video tadi, dengan animation dan sebagainya, sekurang-kurangnya pelajar kita boleh belajar lah kan, boleh cari dan sebagainya. Jadi nak buat eksperimen pun satu hal juga. Kita tak boleh nak buat dekat makmal sebab diorang tak boleh datang ke makmal. So kita pun bagilah yang ini. Okay, so ini saya nak akan nak suruh cikgu buat pula kan, tapi kita tengoklah sama-sama. Okay. Dia kata okay, go to the kitchen, look for any kind of liquid or mixture that available and take some. Okay. So kat sini ada beberapa tugasan yang pelajar kita kena buat cikgu. Yang pertama, dia kena pergi kitchen dia kena cari liquid ataupun mixture. Okay. Lepas tu next, okay, try to find any metal in your house. Okay. So dia kena cari metal yang ada nearby. Kalau ada paku lagi baik lah kan. And then put it into the liquid ataupun mixture. Okay, lepas tu task yang seterusnya, dia kena take picture, record video untuk 5 days. Lepas tu after that, gather the result in table form. Okay. Lastly, create an animation keynote of this experiment and explain what happens. So yang ni yang saya nak cikgu buat pada hari ini. Okay. So pertama sekali, kalau boleh lah, kalau ada yang sebelah-sebelah cikgu tu, okay, tak apalah kalau dia bukan metal pun, kalau cikgu ada shilling kat sebelah tu, kisahlah kan. Tapi cikgu tak perlulah nak buat eksperimen tu. Mungkin cikgu boleh cuba. Okay, saya nak cikgu cuba. Cikgu cuba. Pertama, sekejap, saya highlight kat sini cikgu Kita kena cubalah, sebab kadang-kadang bila kita buat benda ni kita tak cuba, nanti kita nak bagi kat pelajar, kita tak tahu kan betul ke salah ke, macam tu. So kita buat cuba. Okay, so saya nak yang pertama sekali cikgu take picture.
apa-apalah yang nearby cikgu. Kalau cikgu dalam bilik, mungkin cikgu nampak iron baju ke, ataupun mungkin cikgu nampak apa-apalah yang cikgu rasa sesuai. Okay, lepas tu nak record video, cikgu tak perlu buat eksperimen sekarang. Cikgu just record macam bergerak ke, cikgu pegang, cikgu angkat ke. Okay, kemudian cikgu cuba masukkan dalam satu page baru. Cikgu buka blank page, cikgu cuba susun macam mana agak-agaknya flow picture dengan record video yang cikgu nak letak. Okay, template dia tu cikgu agak-agak macam mana. Okay, kemudian kita nak masukkan ni, gather the result in table form. Kita tak tahu apa result dia, tapi saya nak cikgu cuba macam mana nak masukkan table form, macam mana nak buat. Okay, kita buat 3 tu dulu. Boleh ke cikgu? Boleh ke cikgu? Kalau nak respon dekat chat room pun boleh dengan sejap je. Ini simple je. Cikgu tak perlu susah nak pergi dapur semua, tak perlu pun. Saya tak suruh pergi dapur pun. Cuma saya nak cikgu biasakan untuk take picture, record video, letakkan dalam pages, satu page. Lepas tu kita nak buat result dia, macam mana kita nak buat result dalam table form. Okay. Dan di tanda plus ni, kalau cikgu perasan ni yang plus tadi, kalau tadi saya asyik suruh cikgu pilih blank kan. Sebenarnya saya suruh cikgu pilih blank sebab kita nak lukis, kita nak isi dan sebagainya. Tapi kalau cikgu klik, cikgu akan nampak banyak template. Kalau cikgu pilih macam saya tajuk storybook ni, template dia macam tu. Tapi kalau cikgu pilih yang lain lah. Okay, so katakan cikgu nak pilih gambar, dah ambil gambar dan record, cikgu nak pilih template cover, intro, left image tu pulang. So sekarang ni saya minta cikgu tolong buat 3 benda ni dalam masa beberapa minit, sekejap je. 2 minit. 2 minit juga. Saya suka nombor 2. Jadi kita buat 2 minit. Cikgu take any picture, record. Cikgu nak record gambar anak cikgu sekejap pun tak apa. Boleh bergerak sebab kita kelas santai kan, petang-petang kadang kita mengantuk kalau duduk aja. Jadi kita bangun sikit. Okay. Lepas tu nanti kita nak gather dalam table cikgu. Okay. So macam mana cikgu, memang ada ke cikgu? Kita tak nampak pula ya cikgu-cikgu ni. Saya harap cikgu buat kot. Setakat ni tak ada apa-apa respon di chat lah. InsyaAllah. Okay, so saya harap cikgu dah ada satu gambar, satu video. Kalau boleh ke cikgu tahu kan, ambil take picture, record semua. Okay. Kemudian cikgu sediakan satu page cikgu masukkan dalam page yang selepas tu lah, yang lepas yang cikgu dah buat tadi tu. Okay, Cikgu Julia, ada cikgu minta tolong tunjukkan sekali lagi cara untuk add blank page tu. Okay. So, bila kita nak add blank page, okay, cikgu pergi belah tepi ni, dekat bawah ni ada tanda plus. Okay, cikgu klik plus. Okay, dia ada banyak ni. Macam-macam jenis dan dia ada blank di bawah ni. Yang ni blank. Okay, so kalau cikgu rasa nak guna blank page, cikgu boleh guna blank page. Tapi kalau katakan bila kita nak buat buku, contoh kita nak buat buku daripada chapter 1 nak tukar kepada chapter 2, so dekat chapter 2 tu cikgu boleh pilih yang cover ni. So mungkin chapter 2 punya gambar and then cikgu tukarlah dia punya tajuk kat situ. So yang ini dia punya template story kalau template, dia ada template textbook juga cikgu. So cikgu nanti explore lah, pages tu ada banyak. Lepas tu macam sekarang saya suruh cikgu ambil picture dengan record video. So mungkin cikgu nak template yang ni ke. So terpulang. Kreativiti aja, kreativiti. Cikgu Julia. Ya saya. Boleh keluar sekejap daripada pages cikgu, tunjuk kepada template-template yang ada di pages. Okey boleh. Okey sekejap Okay, so sekarang inilah bila kita buka pages, kita jumpa macam ni. Cikgu pilih yang plus ni sekejap. Ni dekat atas ni ada plus. Okay, so cikgu klik plus.
Okay, so kita ada banyak kat sini. Yang recent ni semua yang saya pakai lah, yang baru pakai. Kemudian kita ada basic. Basic ni yang biasa-biasa. Kemudian report, kalau cikgu nak buat report ataupun nak minta belajar kita buat report. Kadang-kadang sekolah ada program report dan sebagainya. Cikgu boleh guna report. Okay, books. Yang books ni kita baca cikgu Dia kata content can reflow ni exported to EPUB. Yang ni yang saya sebut tadi cikgu. EPUB. EPUB ni maksudnya kita boleh tukar dia jadi buku lah. Dan kalau sahabat kita mungkin tak ada iPad, dia boleh buka, kita bagi link Drive dan dia boleh buka guna EPUB reader. Nanti saya bagi tahu EPUB reader. Dia kena ada EPUB reader, dia kena download dululah. So dia akan baca. Dia boleh baca, dia boleh tengok video dan sebagainya yang kita buat. So kalau yang ni bentuk portrait cikgu so ada textbook ni nanti. Yang ni portrait. Okay, yang ini pula landscape. Yang saya pilih hari ni ialah landscape. Saya pilih landscape. Hari ni saya pilih yang story. Sebab macam saya cakap tadi, saya suka gambar dia. Tapi dia sebenarnya ada banyak lagi ni. Ada lesson, ni textbook. Ni. Okay, kemudian letters cikgu jangan risau. Tak tahu nak tulis surat macam mana. Ada kat sini template dia. And then yang ini mungkin anak-anak kita yang mungkin nak nak masuk universiti ke, nak mula nak pergi kerja ke, mungkin nak tengok macam mana nak buat CV dan sebagainya, boleh ada kat sini. And then flyers and poster, cikgu boleh guna juga ni. Kalau kat sekolah, kalau cikgu pegang jawatan kuasa apa-apa, mungkin nak promote jawatan kuasa cikgu, tu boleh guna. Saya selalu guna yang ni cikgu ni. Yang school poster big ni. Letak gambar-gambar banyak-banyak. Okay. Kemudian ada newsletter, card pun boleh buat, envelope, certificate. Dan macam my template ni tak berapa lah ni saya punya. Okay. Alright, yang tu je lah cikgu. Kalau cikgu nak guna, sebenarnya ada banyak pilihan. Jadi cikgu boleh try and error setiap satu ni. Kalau rasa, yelah, suka, macam saya suka story, saya pilih story. Kalau cikgu suka macam style cookbook ni, pilih cookbook. Okay. Okay, so bagi cikgu yang Julia. Ya. Cikgu, kalau katalah cikgu suka nak menghasilkan buku, bermakna cikgu boleh guna Pages dan boleh hasilkan buku cikgu dan eksport jadi EPUB. Contohlah cikgu nak menunjukkan buat hasil buku children books lah, nak buat kartun, nak buat sebagainya, children books pun boleh. Because EPUB ni memang boleh dibaca oleh mana-mana device. So bila Pages ni boleh export, boleh dibaca. So kalau yang nak menulis dan sebagainya, boleh guna Pages ni untuk hasilkan buku digital cikgu sendiri. Ya? Okay, ingat kawan. Okay, so saya harap lepas ni kita boleh cubalah, semua orang boleh menghasilkan sekurang-kurangnya satu buku. Yang sikit pun tak apa, simple. Kalau tu kita boleh suruh anak-anak kita pun buat sebenarnya. Okay. Okay, so macam mana hasil cikgu yang tadi tu? Dah ambil gambar, dah ambil video. Okay, saya harap dah ada gambar dengan video cikgu tu. Cikgu dah masukkan dalam satu template. Okay. Kemudian gather the result in table form. Okay, sekejap lagi kita akan kita akan tunjuk macam mana. Okay, yang ini adalah saya nak tunjuk hasil. Okay, bila kita bagi kerja ni kepada pelajar, sebab cuti sekolah kan, bukan cuti sekolah, PKP, tak ada nak pergi mana, jadi kita bagi arahan ni jadi kita bagi arahan ni kepada pelajar. Dan saya bagi contoh method kat situ, duit shilling dengan pin, sebab kat rumah saya ada duit shilling dengan pin saja. Okay, dan saya suka sangat nak ingatkan kepada cikgu, kalau boleh kita guna semua hasil kita sendiri ataupun gambar kita sendiri. Walaupun kita boleh search internet, kita boleh klik coin, type coin, keluar macam-macam jenis coin kan. Seboleh-bolehnya cikgu elakkan. Sebab kadang-kadang ada di antara kita mungkin ada YouTube channel ataupun ada apa-apa Facebook apa, kita nak post kan. Lepas tu kita guna gambar orang lain, kita guna hasil orang lain, lepas tu kita letak dekat YouTube channel kita ke ataupun letak template nama kita. So macam kalau boleh elaklah benda-benda macam tu. Sepatutnya kita hasilkan kita punya sendiri. So sama juga macam digital book ni, kalau boleh kita hasilkan kita punya sendiri. Menarik macam mana pun kita punya. Okay, jadi barulah kita
puas hati bila kita nak tunjuk kat orang ataupun kita nak post dekat Facebook ke mana-mana, itu adalah hasil kita sendiri. So kita puas hati sebab kita punya cikgu Okay, so macam sekarang ni, ini adalah yang pelajar saya buat. Okay, ini student sample. Okay, so sebabkan saya tak ada, saya tak email pun dekat diorang ni semua, jadi diorang post video tu. So saya yang susun, ni saya yang susun kat atas ni. Jadi pelajar pertama, dia pergi ambil shilling dan dia tuangkan minyak. Okay, saya tak bagi tahu cikgu liquid apa yang dia orang nak guna. Kita bagi kebebasan kepada mereka. Okay. Walaupun kita bagi dia kebebasan, tapi lepas tu kita kena tarik balik cikgu, kita kena scaffold balik apa benda yang dia buat tu betul ke kan? So pelajar pertama, dia jumpa duit shilling sebab mungkin dia terpengaruh dengan gambar contoh yang saya bagi duit shilling. So dia tuangkan dengan minyak. Okay. Kemudian gambar yang kedua, dia letak dalam air saja. Okay. Lepas tu dia ambil gambar kedua-dua ni. Okay. Yang ni baru hari pertama, hari kedua macam tu, result dia macam tu lah. Jadi sebab dia 5 days, jadi hari pertama, hari kedua ada perubahan lagi lah. Jadi daripada situ, apa yang kita nak, home based learning ni, bila pelajar kita buat macam tu, saya tanya dia. Sebab mereka PM saya di Telegram bagi tahu, bagi gambar ni. Dan saya tanya dia, agak-agaknya dari situ kita boleh tanya soalan lah. Kita tanya dia soalan sehingga mereka boleh dapat jawapan sendiri. So saya tanya dia, agak-agak antara coin in oil and coin in water, which one yang akan rust kan? So dah tentu dia pun cakap yang dalam water lah. Kemudian kita cuba tanya lagi, kalau kita letak selain daripada benda tu apa lagi? Lepas tu tiba-tiba dia cakap, cikgu saya baca kalau water tu letak cuka, dia boleh cepat lah cikgu. So benda-benda macam tu lah. So tiba-tiba dia ada jawapan lain. Dan kita terus keep on asking them. Bila kita keep on asking them, diorang keep on mencari jawapan. Dan akhirnya dia kata, oh cikgu saya boleh belajar sendiri. So kita nak home based learning ni adalah kita tanya, pelajar jawab sehingga mereka boleh buat sendirilah. Tapi nanti cikgu kena scaffold balik lah kemudian kan. Okay, itu yang pelajar nombor 1. Pelajar nombor 2, okay, dia ambil gambar dulu apa yang digunakan kat situ. Okay, lepas tu ini video yang dia buat. Okay. Saya terkejut juga pelajar ni ada beaker ke kat rumah dia. Bila saya tanya ada beaker ke, rupanya gelas mak dia rupa macam beaker. Cikgu kimia pun tak ada beaker di rumah kan. Okay, so dia tuangkan air dalam kedua-dua beaker tu, gelas yang menyerupai beaker tu. Okay, so dia letakkan garam. Okay. Jadi ni semua video pelajar ni tak bercakap, dia cuma rakam je. Okay, jadi untuk test tube yang pertama ni dia letakkan garam campur dengan air. Sebab tadi arahan saya liquid or mixture. So jadi pelajar ni dia kata okay mixture. Okay, kemudian dia guna ubat stapler cikgu kan. Yang ni dia kreatif lah, dia tak ikut gambar saya. Dia guna ubat stapler. Okay, so yang beaker pertama air campur garam, beaker kedua air saja. So saya tanya pelajar tersebut, kenapa dia letak garam? So dia kata mungkin lah perkataan dia, mungkin garam tu ada ion cikgu. Bolehlah air tu jadi pekat sikit, dia cakap macam tu. More concentrated because of the ion, dia kata kat saya. So saya kata okay. Jadi saya pun minta dia cari lagi macam mana boleh menyebabkan rusting tu lah bila ada air garam. Lepas tu explanation lah. So dia explain kat saya dan sebagainya, dan saya pun came up dengan satu soalan, kalau cikgu masih ingat, soalan SPM ataupun trial yang pasal sebuah kereta diletakkan berdekatan dengan laut. Kenapa kereta berdekatan dengan laut itu menjadi lebih cepat rust. Yang itulah. So akhirnya kita boleh kait kat situ
Okay, itu pelajar yang nombor 2 cikgu Okay, pelajar yang nombor 3, yang pertama, dia ambil duit shilling. Okay, dia letakkan dengan cuka. Okay, yang ni bila saya tanya kenapa letak dalam cuka, tak ada jawapan lagi. Dia tak boleh fikir. Dia belum boleh fikir lagi. Dia tak balas lagi. Dia tak balas saya punya jawapan tu. Sampai ke sudah dia senyap. Jadi mungkin dia pun tak pasti kenapa dia guna cuka. Mungkin dia rasa itu je liquid yang ada di rumah dia kan. So lepas ni cikgu tugas saya lah. Tugas saya lepas ni bila mereka balik, sebab mereka form 5, jadi lepas mereka balik saya akan kita kena bincang lah benda ni. Okay. Sebenarnya boleh kita bincang dalam Telegram juga. Tapi saya nak tunggu bila mereka dah settle apa semua, barulah kita boleh bincang sama. Okay. Alright, so satu letak cuka, satu letak air. Okay, jadi ini adalah beberapa contoh eksperimen yang pelajar saya buat. Sebenarnya ada banyak sebab ada 2 kelas, jadi ada banyak. Jadi kita share yang so ada jugalah yang letak dengan air sabun, bancuh air sabun dan sebagainya. Jadi kita nak tengok cara pelajar itu berfikir bila kita popkan satu soalan berfikir macam ni. Okay cikgu. Kemudian tadi saya minta gather the result in table forms. Okay. So sekarang saya nak tunjukkan ataupun kita buat sama-sama macam mana kita nak guide pelajar lepas mereka dah buat eksperimen, contohnya macam mana mereka nak gunakan pages ini sebagai lab report diorang. Okay, kita selalu lab report pelajar mungkin tulis dalam buku. Tak apa kalau nak tulis dalam buku tu dah memang lah kan. Tapi kalau dah ada yang digital, cikgu boleh suruh diorang buat terus dalam pages. Sebenarnya boleh print cikgu kalau pelajar dah buat apa semua, dia punya report tu, kalau pelajar nak print, dia boleh print, cikgu jangan risau. So macam mana nak buat, saya minta cikgu buka satu blank page. Okay, cara buat blank page sama juga, pilih tanda plus di bawah. Okay, plus. Ya, hang Memang keluar tak? Keluar, sekejap. Page baru belum. Tak keluar. Ya. Okay. Baru keluar. Dia macam lagging cikgu sorry. Dia tersekat. Okay, bila cikgu dah ada blank page, okay sekarang kita nak buat table. So kalau cikgu punya digital book, mungkin tak adalah gambar table tu, kecuali cikgu nak letakkan keputusan eksperimen dan sebagainya. Tapi kalau cikgu nak pelajar buat lab report, cikgu boleh minta diorang buat dalam table. So cikgu pergi dekat plus. Okay, ni plus. Okay, so kat sini ada banyak kat sini. So yang ini tadi yang foto lah, yang kita biasa guna. Kemudian yang ini tadi yang yang ni yang cikgu pilih gambar-gambar lah kan. Okay, dia punya simbol-simbol. Okay, kemudian yang ni dia punya chart. Chart pun macam-macam juga, ada 2D, 3D, interaktif dan sebagainya. Boleh je cikgu masukkan dalam ni. Okay, dan yang kita nak pergi adalah yang table. Alright, so kita pilih table. Cikgu pilih table. Okay. Kalau table cikgu tak ada dia punya garis-garis tu, pergi saja dekat ni apa? Dekat brush. Ni brush. Ada cell border. Ni ada cell border. Cikgu pilih cell border. Okay, so kita pilih yang macam ni. Okay. So cikgu dapatlah cell border cikgu Sekejap. Lambat sekejap Dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Sorry Okay. Cikgu Julia ada cikgu tanya macam mana nak masukkan page number. Okay, page number kat sini. Sekejap Page number. Okay, page number macam ni. Cikgu jangan klik, sekejap
cikgu pastikan jari cikgu tu macam mana nak cakap, dekat sini lah, dekat slide, mana-mana slide lah, macam tu. Lepas tu pergi dekat brush, so dia akan keluar page layout dan document. Kemudian ada page numbering kat bawah tu. Macam ni, macam saya punya setting ni dia memang dah ada. Kalau yang tak ada, cikgu boleh masuk kat situ. Dapat ke? Laju sangat ke? Okey Boleh ke ke? cikgu? Cikgu apa? Dapat tak? Okey ke Okey, cikgu Farahia? Boleh dapat tak? Atau saya laju sangat? Okey. Respon. Okey, kita buat semula. Pastikan jari cikgu berada di bahagian slide cikgu Okey, boleh slide dapat. sebelah kiri. Okey. Jari cikgu letak di mana-mana pun. Slide nombor 11 ke 12, 13 ke ulang lah. Okey, katakan cikgu klik pada page nombor 12. Okey, lepas tu terus pergi ke brush. Pilih brush. Okey, sekarang cikgu dapat page layout dengan document. Okey, ini adalah master kita punya pages lah, macam ni rupa dia. Jadi kita pilih page numbering kat bawah ni. Klik page numbering, so cikgu boleh tulis kat situ continue from previous page ke ataupun start with ke, dan cikgu boleh tukar format kat sini. Nak format 1, 2, 3. Boleh ke? Okey, boleh Dapat. cikgu Farahia? Okey. Saya takut saya laju Okey, sangat kesian boleh, kan? Okey. boleh, cikgu. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih kepada bertanya. Okey, terima kasih banyak. Okey, sebab saya tak sebut tadi kan. Okey. So untuk yang table kita ulang semula. Okey, takut yang tertinggal. Okey, cikgu sediakan blank page lagi semula. Okay, blank page, cikgu dah pilih blank page. Okay, cara dia pilih plus and then pilih blank. Okay, lepas tu pilih plus yang atas cikgu Okay, plus atas. Okay, pilih yang first ni, yang bentuk table tu. Okay, bentuk table ni cikgu boleh tukar. Yang ni warna hijau, tak suka warna hijau, kita tukarlah warna lain. Warna hijau juga ya? Okay. Okay, cikgu tukar slide lagi. Ada warna orange. Warna pink, warna hitam dan warna putih lah, macam tu. Sebenarnya boleh tukar je nanti. Okay, katakan kita pilih pink Okay, tadi hijau kan, kita tukar pink pula. Okay. Okay, so kat sini kita boleh pilih, tekan brush. Lepas tu pilih cell border cikgu. Okay, cell border. Okay, so saya nak pilih cell border yang macam ni lah. Banyak sikit kan sebab data pelajar banyak. Kalau yang macam topik rate of reaction tu dengan ada graf kan. Jadi kurang-kurangnya 5 atau 6 data kita perlukan untuk pelajar lukis graf. Jadi kita pilih yang banyak sikit lah. Sekejap padam tadi. Okay. Apa tadi? Okay. Kenapa dia tak mau ikut? Oh, warna dia tak tukar kot. Sekejap saya tukar warna kat sini. Table. Border style line type. Sekejap ya cikgu Okay, so mungkin nipis sangat, kita tebalkan sikit. Okay, ya. Sekejap Okay, so bila cikgu tengok tadi, cikgu kena tukar lah. Mungkin tadi saya punya garisan tu terlalu nipis cikgu
Jadi pergi dekat brush. Maaf lah, mungkin laju sangat tadi. Dia lag. Kau Saya rasa sebab lagging tadi Cikgu Julia. Dia macam Hello Minta maaf petang-petang ni agaknya. Okay, cikgu pilih cell border lah. Cell border. So cikgu boleh tukar. Yang penting dekat line type tu. Kadang-kadang mungkin dia terlalu nipis. Okay, line type ni dengan width dia tu. Width dia ni. Cikgu boleh adjust ketebalan dan nipis dia. Mungkin tadi dia terlalu nipis so dia tak nampak. Okay, jadi cikgu boleh besarkan cikgu punya sangat tak boleh tekan lambat sungguh. Okay. Saya tak pasti, saya harap line saya okey lah. Okay, so ini cikgu dah dapat dah apa ni dia punya table. Okay, ni contoh table. Cikgu, saya harap cikgu buat bersama-sama dengan saya saya tak nak kita ada ketinggalan, nanti kesian kat cikgu. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak masukkan table of data lah. Okay, so kat sini saya ada bagi sampel. Okay, sampel. Okay, yang ini adalah sampel yang saya harap pelajar buat. Sekarang ni pelajar saya tak buat lagi. So, saya harap pelajar saya buat, dia ada kolom day, observation dan inference. Okay, kalau cikgu perasan, saya punya table ada 3 saja dia punya kolom dan dia punya row ada 1, 2, 3, 4, 5 lah, 5 days. Okay, macam mana nak ubah macam saya? Cikgu pergi balik dekat table cikgu. Cikgu klik dekat table. Cikgu akan nampak dekat atas tu ada A, B, C, D dan ke bawah tu 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebab kita nak 3 saja kolom, so cikgu pergi klik dekat D. Okay, cikgu klik dekat D sampai dia jadi warna biru. So dia ada cut, copy, delete, insert, fit. So kita pilih delete. Sebab kita nak 3 saja. Okay. So bila kita dah dapat tu, kita akan dapat yang semua same size. Jadi sebabkan bahagian A, kita nak buat day. So day dia kecil je. Jadi cikgu drag guna jari je. Hujung ni, yang hujung yang bahagian biru tadi atas tu. Cikgu drag, bagi kecil. Okay. Dapat ke? Boleh ke semua? InsyaAllah boleh kot ya. Tak ada soalan kan? Okay. Alright. So kita nak tulis day cikgu. Okay, jadi cikgu klik pada yang kotak yang atas lah. Okay, double klik cikgu kan? Double klik, type day. Okay. So cikgu boleh besarkan lah perkataan tu. Macam mana nak besarkan. Cikgu highlight. And then dah highlight, pergi dekat brush. So dekat sini ada font, Everneat Next ni cikgu boleh tukar. Tukar apa-apa pilihan cikgu, okay. Kalau saya nak biar je. mohon mute cikgu. Kemudian size, cikgu boleh besarkan. Okay, katakan 15 ke, sepertilah. Okay, and then text color pun cikgu boleh tukar. Kemudian cikgu boleh letak dia in the middle. Okay, so settle. Okay, so day. Kemudian kat sini tengah observation dan sebagainya lah, cikgu boleh masukkan. Double click setiap kali cikgu nak tu double click. Okay, sekarang kita day 5 hari saya punya arahan tadi 5 hari Jadi kita ada kat sini. Okay, lagi satu trik cikgu. Kalau cikgu nak tulis nombor, kalau cikgu nak type nombor, selalu cikgu klik dekat sini kan. 1, 2, 3, dia keluar 1, 2, 3. Tapi kalau cikgu malas, tak mau, leceh lah tekan-tekan, pergi dekat ABC tu, cikgu tengok huruf Q. Atas huruf Q ada nombor 1 kan cikgu kan. Cikgu klik Q tu, turun jari cikgu tarik ke bawah. Okay, tekan Q, tarik ke bawah, dia akan keluar terus nombor 1. Tanpa perlu menukar dekat 1, 2, 3 ni. Okay, itu trik lah kalau kita tak nak tukar-tukar. Okay, nombor 2, cikgu cuba pada nombor 2. Double klik, okay, double klik. Okay, nombor 2 pada huruf W cikgu. Okay, nombor 2 pada huruf W. Letak jari di W, tarik ke bawah. Okay, tarik ke bawah. Terus keluar nombor 2. Jadi cikgu tak perlu dah nak every time nak tulis nombor, cikgu kena klik dekat bahagian yang
nombor 1, 2, 3 ni kan. So tak perlu dah. Just tarik je. Pegang, tarik. Okay. Saya harap dapat cikgu So sebab kita nak jimat masa lah katanya. Okay. Alright. So kat sini saya tak cukup table. Sebab saya nak 5 hari, ni baru 4 hari. Jadi bila cikgu pergi yang nombor 5, dia akan keluar warna biru. Bawah nombor 5 tu ada yang ni, yang dash ni, yang bulat tanda dash. Okay, cikgu pegang kat ni. Cikgu klik dekat bulat tu, dia akan keluar 5. So cikgu tambah. Okay, tambah jadi 6. So dapatlah lagi satu table. Jadi mudah. Alright. Okay. Senang je sebenarnya guna pages sebenarnya cikgu. Okay, so cikgu dah dapat lah table cikgu. Okay. Kemudian ni table pelajar yang kita assume pelajar buat. Okay, tapi saya sediakan. Okay, alright. So itu adalah task yang kita dah bagi pelajar dan pelajar dah selamat selesaikan. Okay, kemudian saya patah balik soalan tu. Kalau cikgu perasan kat sini, sekejap ya. Kat sini. Ni. Saya nak cikgu tengok kat sini. Create. Yang ni. Create an animation keynote. Semalam cikgu dah buat create animation keynote. Tapi saya juga memberi arahan kepada pelajar saya untuk create animation keynote. Okay, so kita boleh suruh pelajar kita create animation dia dekat keynote and then exportkan dia dekat dalam kita punya pages. So kat sini saya nak tunjuk kat cikgu, ini adalah yang saya buat, yang saya assume pelajar akan hasilkan. Sebab pelajar saya tak hasilkan pun lagi. Yang ini saya assume, saya harap pelajar saya dapat hasilkan macam ni lah. So kita sama-sama play, ini macam mana nak buat. Buat guys, hasil dia macam mana. Okay, so ini yang sepatutnya lah, yang sepatutnya pelajar buat. Okay, jadi selepas ni bila saya balik ke sekolah, selepas kita dah scaffold, selepas saya dah scaffold semua information yang pelajar saya buat tadi, so saya boleh bagi tahu kat diorang lah, sepatutnya macam ni. So saya akan minta diorang buat animation keynote seperti itu. So diorang kena buat atas keynote, videokan dan tempelkan dekat atas pages mereka. Okay, boleh ke cikgu? InsyaAllah boleh kan? Sebab semalam cikgu dah belajar dah keynote animation ni, cikgu Amimah dah tunjuk dah macam mana. Saya yakin semua orang boleh buat. Okay, insyaAllah kita semua boleh buat. Okay, jadi saya sikit lagi saya nak habiskan saja. Ini semua dah habis dah bahagian ni. Satu lagi yang saya nak cikgu fikirkan. Saya rasa cikgu dah biasa tengok soalan ni. Okay, saya yakin cikgu pernah tengok soalan ni sebab ini adalah soalan SPM cikgu. Soalan SPM. Okay, yang ini saya nak mencabar minda cikgu, mencabar kreativiti cikgu. Cikgu tak perlu buat sekarang, cikgu boleh buat bila-bila cikgu senang. Saya akan hantar gambar ni dalam grup Maplet. Okay, yang saya nak cikgu buat adalah saya nak cikgu lukis gambar ship itu beserta zinc plate, hull dia tu, yang arrow tu dengan menggunakan drawing di atas pages. Okay, saya tak nak cikgu guna keynote, cikgu guna pages, cikgu drawing, cikgu animate sehingga soalan yang cikgu hasilkan, soalan itu dalam bentuk e-digital ataupun animation. So that bila pelajar kita tengok soalan, boleh play animation, mereka akan teruja untuk jawab soalan. Sebab apa? Bila tengok soalan, ada gambar bergerak. Tengok soalan, ada gambar bergerak. So soalan-soalan kita semua boleh di-animatekan. Nanti saya akan hantar gambar ini cikgu. Ini bukan homework, cikgu jangan rasa macam terbeban pula. Saya cuma nak cikgu biasakanlah lukis dan animate di atas pages itu. So saya harap ianya tidak menyusahkan cikgu lah kan. Okay. So untuk itu bahagian saya, bahagian pages selesai. Jadi saya harap kita semua sama-sama dapat hasilkanlah pertama sekali produk kita sendiri, hasil kerja kita sendiri yang original tanpa meniru orang lain, cuba. Kemudian kita galakkan pelajar untuk sentiasa ada sifat inquiry tu
bertanya melalui home based learning. Biar setiap kali dia orang pergi dapur, oh benda ni boleh buat ni, oh benda tu boleh buat tu. Biar dia orang berfikir dengan lebih lagi. Okay, so bagi cikgu yang mungkin saya insyaAllah saya akan masukkan ni dalam YouTube, nanti kita akan bagi dah kan. Okay, bagi cikgu-cikgu yang mungkin nak tahu sedikit macam mana guna Pages ataupun Keynote, saya ada upload dalam YouTube saya. So feel free untuk subscribe saya di YouTube dan juga Twitter. Promote diri pula kan. Okay. Terima kasih banyak-banyak cikgu. So saya minta maaf mana yang kurang, saya minta halal. So apa yang kesilapan tu dari diri saya lah. Okay, terima kasih semua. Saya serahkan kepada Cikgu Amimah. Boleh Cikgu Amimah? Boleh. Okay. Terima kasih banyak Cikgu Julia. Okay, Alhamdulillah tamatlah sesi perkongsian kita untuk 2 hari ni. Jadi cikgu bolehlah cross-link kan antara penggunaan aplikasi Keynote dan juga Pages sebab animasi tu kita boleh buat di Keynote dan kita boleh exportkan video tersebut di Pages kita untuk kita buat modul berbentuk digital, okay, yang lebih menarik lah untuk pelajar go through. Okay, so sekarang saya nak share screen. Okay, so di sini saya kongsikan borang pautan kehadiran untuk hari ini dan maklum malas. Untuk guru Mara, mohon isi untuk hari ini buat kali kedua untuk hari kedua ni dia kena isi yang QR code sebelah kiri tu, okay. Dan untuk guru MOE, jika cikgu dah isi semalam, jadi cikgu tak perlu lagi isi pada hari ni. Tapi jika cikgu baru masuk hari ni, semalam tak dapat masuk, jadi cikgu boleh scan lah QR code tersebut dan isikan borang kehadiran tu, okay. Dan untuk makluman cikgu juga, kita ada 2 channel Telegram di Mara Apple Teachers ataupun Maplet dan juga Apple Teacher Community, okay. So Maplet ni untuk guru-guru Mara, okay. Tak kisah tak ada iPad pun boleh join je, okay. Dan Apple Teacher Community ni untuk satu Malaysia lah. So cikgu-cikgu pastikan cikgu-cikgu dah join 2 channel Telegram ni. Dan semua perkongsian kita ni nanti akan dikongsikan di Padlet ni yang di bawah, link Padlet di bawah ni. So cikgu-cikgu bolehlah nak study balik ke, boleh tengok semula di link Padlet yang bawah sekali ni. Cikgu-cikgu boleh screenshot dan nanti boleh masuklah kemudian. Okay, saya buka semula link maklum malas dan kehadiran. Okay, jadi cikgu-cikgu sementara cikgu tengah-tengah isi ni, saya harap perkongsian kami untuk 2 hari ini, semalam dan hari ini dapat memberi manfaat dan dapat mengubah even kita cikgu ni pun kita kadang kita kena ubah cara kita berfikir juga kan. Sebab kita dah terlalu banyak tahun mengajar, kadang-kadang kita jadi tepu. Jadi semoga perkongsian 2 hari ini sedikit sebanyak dapat refresh balik dan dapat generate new ideas untuk cikgu-cikgu ubah suai teaching and learning session cikgu-cikgu bersama murid-murid kesayangan supaya impact dia tu lebih mendalam kepada pelajar dan dia lebih ingat dengan contextual learning yang kita applykan pada mereka lah. Okay. Saya bagi pihak Cikgu Julia dan juga pihak penganjur Maplet dan ATC mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan kami sepanjang 2 hari perkongsian ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kurang itu adalah atas kelemahan kami semua. Sama-sama kita belajar ya cikgu dan nantikan perkongsian-perkongsian dari Apple Teachers akan datang. Moga cikgu tidak serik dan sentiasa passion untuk belajar lagi, improve lagi skill kita ya, insyaAllah. Link ni saya akan biarkan terus sepanjang 30 minit ni lah.